Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, bagus. Kita dah synchronize. Okay. Alhamdulillah. Synchronize. Yes. Apa khabar semua para pendengar? Mudah-mudahan semua sihat selalu insya-Allah. Ya, insya-Allah. Apa khabar Mustafa? Baik, alhamdulillah. Lawa jaket hari ni. Masya-Allah, tabarakallah. Ya Allah, takut ain. Alhamdulillah, terima kasih semua kerana sudi mendengar kami di podcast Oh Ya Ke. Oh, ya ke. Dah tak dapat. Jadi tak dapat. Oh, ya ke. Aku dah sampai terbiasa tau. Bila orang kat luar, macam last kali aku jumpa dengan Acap yang common folks kan. Bila cakap aku ni Jufri daripada Oh Ya Ke, aku terus ya ke. Dia dah jadi automatic. So nice. Thank you so much everybody kerana sudi mendengar kita. Kita dah episod, aku tak nak cakap beribu-ribu lah, tapi ya kan, kita cubalah untuk sharekan as much as we can. Ada macam-macam benda kita dah sharekan. Jangan lupa untuk sharekan kalau korang find it beneficial, share kat korang punya Instagram, korang punya TikTok tu semua. Kita do our best to cover as much as we can. Untuk semua orang lah. Ini everything yang kita share tu sebagai pengajaran untuk semua orang dengan peringatan untuk kita juga. Betul. Dan terima kasih juga dah sudi untuk komen-komen kat dalam apa ni semua kan. Dan lagi sekali kena faham yang kita kat dalam podcast ni, kita 25 minit saja. Macam mana kita nak cover everything. Dan one more thing, hook videos. Jangan you tengok hook video terus pam. Apa ni? Haram, halal, apa? Dengar dulu kita punya episod baru betul. Yes. Dalam 3 minit tu usually lah kan, kita try to take apa yang macam boleh kasih korang hook dekat dia punya whole podcast episode tu. So just that point. Lepas tu kalau korang nak dengarkan the whole conversation, korang jangan judge. Korang just pergi dengar and then understand. Kadang-kadang jawapan dia tu may sound like that, but korang tak tahu apa soalannya. And kita tak boleh post the whole 25 minutes dekat Instagram ke dekat TikTok. Tak dipanggil hook video. Yes. So you need to Google what is hook video. Yes. Itu Safali akan nak huraikan tentang episod kali ini dibawakan khas oleh Khalifah Realtors. Kalau korang nak jual beli rumah, nak sewa kedai, beli kedai ke apa-apa kena mengena dengan real estate tu, boleh saja contact mereka dekat Instagram. Diorang ada Instagram, diorang ada Facebook ada. Facebook ada. TikTok pun ada. KHALIFA, ataupun hubungi mereka di 8892 5882. Itu dia. Tanya je, jangan segan-segan. Yes, correct. Kalau nak tanya diorang pasal hook video pun boleh. Tapi betul, this hook video thing has been sampai kita pernah interviewkan kawan kita dekat Malaysia tu. Benda tu sampai jadi viral ni semua. Sampai he had to make a statement to explain. Sebab yalah, yang buat hook video tu aku lah actually potong kan. Salahkan aku. Kan kepada kawan-kawan kat Malaysia tu sana, janganlah. Yusuf is a very very nice guy. Yes, betul. Very nice. Dia punya niat and everything is just ikhlas. Cuma maybe from that small, pasal episode Yusuf tu panjang tau. Kita record about 40 minutes. So kita 40 ke almost 1 hour. Yeah, almost 1 hour. So benda yang kita memperbualkan tu banyak tau. But I can only take that. And then his point is totally understand. Macam is honestly at the end of the day is how you receive it. Kau nak see it in a negative. Kalau kau bila negatif kan, actually kalau macam let's say macam Ustaz Fad orang tak suka kau bukannya handsome sangat ni, apa dengan muka dia. Masya Allah, takut kena ain, hasad. Benda yang baik pun kau akan see jahat. Pasal kau memang dah tak suka. So pada aku in social media tu, kalau benda yang kau macam let's say kau don't have anything nice to say, don't say. Diam soa. That's why video tu dia macam diam soa. Dia zip. Ni zip. Zip. Biasa zip gini tak ni zip tepi. Zip tepi. Yeah. Amazing. Okay, topik pada hari ni lah kita nak memperbualkan. I want to ask you also lah tentang tahajud. Sebab I have been doing tahajud since actually start daripada hijrah tu, I always do tahajud. Masya Allah. Every night. And then to my understanding also tahajud, syarat-syarat tahajud, I did tahajud punya tutorial juga dekat TikTok. Aku naik kaki orang stay kat TikTok. So potong kaki dia. So syarat-syaratnya adalah nak kena tidur, even just a bit, tidur sekejap pun boleh. Some people don't know benda tu yang atau actually apa is the real benefit of tahajud actually. Okay, so before kita masuk ke apa dia punya manfaat daripada tahajud tersebut kan, I think it's always best to kalau kita kenal apa tu tahajud. So solat tahajud
dia adalah satu solat yang bukan wajib, tapi dalam kira mazhab kita lah, Syafi'i, dia bukan suatu yang wajib tapi adalah suatu yang sunnah. Bila kita katakan sunnah, maknanya sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ataupun daripada perkataan-perkataannya, itu boleh menjadi suatu sunnah. Dan untuk tahajud itself, dia adalah maknanya kita tidak tidur. Ataupun boleh maknanya kita menghidupkan malam. Sama dengan kata qiyamul lail, kalau pernah dengar. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Yes. Menghidupkan malam. Yes, menghidupkan malam. Dan qiyamul lail ni biasanya orang-orang kita akan buat pada bulan Ramadan. Betul? Disebabkan dengan bulan Ramadan ni adalah bulan mulia, kemudian didoublekan lagi reward kan, dengan tambah-tambahan pahala-pahala, kemudian Lailatul Qadar dan lain-lainnya. Maka banyak daripada masyarakat kita yang akan buat qiyamul lail ke, solat tahajud ke, solat witir, apa kebanyakan adalah pada bulan Ramadan. Tapi tahu tak, kita boleh buat solat-solat ni semua, solat tahajud, solat witir, solat hajat, solat istikharah ni semua kita boleh buat di luar bulan Ramadan pun boleh buat. Jadi kalau kata tahajud di sini, memang Nabi SAW selalu solat tahajud. Tiap-tiap malam lah. Tiap malam selalu solat tahajud. Dan ketika solat tahajud tu, the best time is actually adalah akhir malam. The one third of the last night. I don't know what you're talking about. What third? But 1/3 of the end of the night lah. I also don't understand why. You break the night into 3, then the last third. The last third. So maknanya last third. So is 3 kan? 3. So 3 onwards lah. 2, 3. So 2/3 gitu. Is it? 2/3 ya. Okay, kita bergerakkan sebelah sini. Terima kasih semua kerana sudi mendengar kami. Ya, tapi yang penting akhir malam. Yep. Maknanya contohnya macam subuh ke apa, 1 jam sebelum subuh ke, 1.5 jam sebelum subuh ke, ataupun even setengah jam sebelum subuh pun tak ada masalah. Kan, that's the best time to do tahajud. Yang mana orang tengah tidur, orang tengah bermimpi dan lain-lain. That's the best time you akan buat tahajud. Dan di situlah langit akan terbuka. Means you punya doa apa semua tak ada halangan langsung, terus akan naik, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan solat tahajud ni dia memang ada dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah tak salah saya surah Al-Isra ayat 79 dengan 80. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang maksud apa? Dikatakan wa minal laili, dan daripada sebahagian malam tu, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah, nafilatan laka, iaitu suatu amalan yang nafilah. Nafilah maknanya amalan yang tambahan, maknanya amalan-amalan yang sunnah. Asa ayyab'atsaka, dan mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat kamu ke derajat yang terpuji, maqamah mahmudah. Jadi yang tadinya kita derajat kita begini, maka Allah Subhanahu Wa Taala bila kita solat tahajud tu, Allah akan naikkan lagi kita punya derajat menjadi derajat yang lebih terpuji, lebih terpuji. Kita I chop situ because a lot of people macam kita always cakap pasal Allah angkatkan derajat, and I think generally people tak faham apa tu derajat. Macam why dia angkatkan kita derajat tu, macam level in eyes of Allah lah. In eyes of Allah Subhanahu Wa Taala. Yes. Right. So semakin level tu semakin tinggi, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka semakin Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Dan bila Allah sayang, Allah redha, maka syurga baginya. So bila itu ayat 79. Kemudian dia punya manfaat dia selain daripada itu, maknanya dari segi duniawi, dari segi dunia pun ada juga, sebab yang tadi diangkatkan derajat untuk akhirat. Tapi untuk dunia, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Kemudian apa ayat 80? Siap wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. So Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa qur rabbi, dan katakanlah wahai Rabbku, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar.
yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan keluarkanlah aku kepada tempat yang keluar yang benar. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah aku di sisimu ini sultanan nasira, iaitu mempunyai kemenangan yang dapat membantu. Maka ini ada 3 manfaat dia. First thing tadi apa? Kita minta Allah SWT untuk biar Allah SWT masukkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain dalam keadaan yang baik. Maknanya kalau kita nak melakukan sesuatu, bila nak melakukan sesuatu, kita nak masuk ke condition tersebut, situasi tersebut, kita minta Allah SWT mudah-mudahan situasi kita nak masuk ni adalah situasi yang baik. Faham. Contohnya you nak berhijrah. Nak berhijrah menjadi orang yang baik. Maka bila you solat tahajud, maka Allah akan place you di tempat-tempat yang baik. Right. Maknanya dari segi kawan yang baik, mendapatkan pekerjaan yang baik, all this kind of stuff Allah yang akan aturkan. You masuk ke keadaan yang baik. Right. Dan wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan kita minta Allah SWT untuk keluarkan kita daripada satu situation ke situation yang lain dengan keadaan baik juga. Maknanya apa yang kita tinggalkan mudah-mudahan menjadi baik bagi kita dan bagi orang tersebut. Dan the third one, waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita mempunyai orang yang menjadikan kita orang yang mempunyai kemenangan dalam menolong orang lain. Contohnya orang pun jadi segan dengan kita. You pernah nampak tak ada bila kita pernah nampak orang, bila kita nampak orang tu rasa macam dia punya aura dia macam very macam nampak Mufti Meng. Macam Mufti Meng kan? I mean without him talking, kita macam segan. Kita segan. You nampak pun you ada macam macam aura dia macam Masya Allah. Kenapa aku segan tak? so seperti itu. That's one of the punya fadilat dia, ataupun boleh katakan dia punya kelebihan bila you solat tahajud. Dan solat tahajud ni dia bukan suatu yang mudah. Sorry to say, bukan suatu yang mudah. Sebab itu dalam Al-Quran pun kata tahajud, dia kalau you pernah belajar ngaji kan, tahu tak namanya sabdu ataupun tasydid? Tak. Tasydid tak? Tasydid sabdu? Sabdu tu yang jangan nak masuk nyanyi dulu. Sabdu yang ada yang ada macam W gitu ke atas huruf. Yang sambung. Macam huruf let's say itu bukan yang sambung ke? Macam contohnya Hamzah jumpa dengan huruf ba. Baris atas jadi aba kan? Tapi kalau atas ba tu ada sabdu jadi abba. Alah, sambung lah. Betul lah aku cakap. Sambung 2 letter tu. Tak, dia tak sambung. Abba. Tak, dia ganda kan, double. Oh, is it? Oh, yes. Jadi ABBA. Jadi actually sama lah tu. Jadi abba. Betul lah tu. So bila ada kata tahajud, atas huruf jim tu ada sabdu. Maka ulama linguist katakan kenapa ada tahajud tu ada dia punya sabdu dia, means it's not something that you can just nak buat tahajud okay malam ni buat boleh. Tak, you have to put double effort dalam melakukan tahajud. So it's not easy that you terus bangun pukul 3, pukul 4 I set alarm. Ni confirm boleh bangun ni? Tak. You boleh tanya orang-orang yang selalu solat tahajud. Dia tahu tu nak solat tahajud tu berapa susah nak solat tahajud. Tahajud tu by invitation only lah. Bila Allah invite you, baru you akan, if you just macam niat sembarang-sembarang macam okay, nanti aku nak bangun tahajud dan takkan bangun ni usually. Sebab Allah tahu your how much you really want it or not. Sebab kita boleh je taruh 10 alarm pun, tapi kalau macam Allah didn't invite you yet kan, kau takkan bangun benda tu. I do understand about the alarm. Especially kan, contoh macam kita kan. Faham? 5:40, 5:45, 5:50, 5:55. Aku akan taruh macam 4:05, baru macam, you know what, aku will miss this kalau aku tak bangun. Tak, aku macam bangun nak duduk terus. Dia kena bangun undertaker macam. Tapi kadang-kadang aku pernah juga dah bangun duduk kan. Aku baring balik. Dah habis. Dia baring balik, tutup mata kan. Dia bangun Zuhur. Macam gitu. Wow, amazing. I think also pasal tahajud ni orang ingatkan tahajud tu hanya 2 rakaat. You can do tahajud sampai 8 rakaat pun tak ada masalah. Lebih pun tak ada masalah pun. Macam satu like how I did. Even you want do 100 rakaat pun boleh. Pasal there's no maximum. Right. Minimum 2 rakaat. Maximum. And untuk buat tahajud, syarat dia you kena tidur.
Yes. Walaupun you sikit tidur sikit, 5 1 minutes second ke? tak 1 second 2 second boleh, tak ada masalah. Dikira sebagai tidur. Tidur ayam-ayam pun boleh, tak ada masalah. So once you dah tertidur, you bangun, that's where dia punya penat dia, malas dia start. Yep. That's why you have to put double effort dalam melakukan solat tahajud. Correct. So solat tahajud senang aja. Kalau dari segi niat, once 2 rakaat, dah 2 rakaat, sahaja aku solat sunnah tahajud kerana Allah Ta'ala. Yes. Contoh seperti itu. Dah, you solat seperti biasa. Fatihah, after Fatihah, rakaat pertama baca surah Kafirun. Al-Kafirun. Kemudian yang rakaat kedua, setelah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas, iaitu Qul Huwallahu Ahad. Dah itu je. Then after that you boleh doa ke sendiri, apa saja, nak zikir ke nak doa ke, itu boleh. Senang je actually, betul-betul nak buat tahajud tu. This is my practice lah. Of course I try to do as much as I can. Benda tu tak boleh hari-hari. Pernah lah hari-hari, cuma ada times yang pekerjaan yang betul semua is normal lah. So I do tahajud every night sebab banyak benda yang aku minta. Yes, sebab I think one thing about tahajud, and which I realise ada difference between when I do tahajud and never do tahajud kan. Bila aku miss tahajud for a few days, air muka aku lain. Dia macam cahaya dia. Sekarang kau tak cahaya ni. Ni cahaya lampu. Kan, ini cahaya. Betul. Bila aku buat tahajud, I can really see in my face dia macam aura, and I can tell it myself. Bila tak ada tahajud, dia macam kesam sikit, dia macam malap sikit. Dia punya glow dia. Malap dengan bukan ronyok bang. Malap dengan ronyok lain. Yeah. So korang should really try tahajud. Nanti korang akan understand lah. Macam kalau buat qiyamul lail, usually orang akan buat 8. Malap tu yang lagu tu lah. Malap masih muda. Bukan. Okay. Another question. This one is I always ask general questions yang orang luar akan tanya. Sunat, sunnah. Seorang cakap sunat. Tak ada such thing sunat kan? Sunnah lah. Sunat dalam bahasa Melayu lah, boleh lah. Sunat tu okay, tak. Pasal sunnah, sunat bila kita kecil. Pasal in Arabic, in Arabic dia sunnah. Okay. Tak, dia punya at the end of the huruf kan, huruf sin, huruf nun dan huruf ta marbutah. Tu ta marbutah ni dia huruf ta. Huruf ta. Tapi yang no wonder sunat. Sebab itu dipanggil sebagai marbut. Marbut tu maknanya yang diikat. So dia ta macam gini. So ta kan ada 2 titik. Yes. So bila diikat jadi macam gini. So pernah nampak yang ta tapi yang dia punya ininya bulat. Dia punya badan dia bulat, kemudian tetap ada 2. Yes, circle was bulat. Ya, tu. Sebab itu dia panggil ta marbutah. So kalau you nak berhenti kat situ, dia jadi sunat. You nak berhenti kat situ jadi sunnah. Yang ta tu jadi ha. Sama idza waqa'atil waqi'ah. Pada belakang tu ada ta marbutah tapi dia baca sebagai ha. So sekarang orang tahu beza dia sunnah dengan sunat tu sama je, sama benda. Pasal betul orang kata ni bohong sunat. Mana ada bohong sunat? Macam bila kau mana fitnah Nabi? Okay. Another question is, kalau tu orang kata nak minta apa-apa tu kita solat tahajud kan. Apa bezanya solat tahajud dengan istikharah? Okay. Perbezaan dia. Okay, kalau untuk tahajud is for general things. Apa-apa sahaja you nak doa ke ataupun any zikir-zikir harian ke yang you nak baca bila time tahajud, dipersilakan, tak ada masalah pun. Yang mana Allah SWT akan permudahkan you punya urusan, all this kind of thing, including the 3 kelebihan tadi. Tapi kalau untuk istikharah, biasanya kalau ada pemilihan options in your life, just 2 lah. 2 which is biasa, 2 ataupun 3, 4, 5 tak ada masalah pun. Kahwin 2, kahwin 3 kan? Jadi alif 3 jangan. Okay. So dia pemilihan, tak kisah 2 ke 3. Dan biasanya orang solat istikharah ni adalah orang yang biasanya nak kahwin. So whether nak kahwin dengan Jufri ke dengan Ahmad. Contohnya Ahmad sama orang bang. Contoh. Faham. Contoh nak Jufri kan nak Ahmad ni macam mana? Janggut tak ada janggut tu je. Nak yang mana ni? Yang biasanya orang akan solat istikharah. Jadi Allah SWT biasanya dalam pemikiran masyarakat, Allah SWT akan tunjuk melalui mimpi. Je. Khalas. Dah dapat jawapan tu. Generally. Tapi ada orang yang tidur. That's what masyarakat kita yang akan faham. Okay? Correct. Tapi
tak semestinya dia akan muncul dalam mimpi. Contohnya, saya selalu solat istikharah. Antara dua ni, tapi dah masuk 2 tahun, tak nampak kat mimpi. Tak semestinya. Dia boleh sahaja daripada gerakan hati. Right. Macam mana yang kita lebih selesa, yang Allah permudahkan kita dekat dengan dia, jauh dengan yang lagi satu, maka itu boleh menjadi termasuk daripada istikharah itself. Example dia macam ni lah. Macam let's say kita pilih dua calon lah dua calon. And then bila kita solat istikharah untuk mendapatkan tu nama dia, the signs lah of siapa kita nak pilih ni kan. And then satu ni kita asyik gaduh je, atau macam ada masalah-masalah, satu ni kita tenang, something like that lah. In that sense, so Allah dah gerakkan apa? In that mana way, yang you lagi selesa, hati you lebih selesa dengan dia, yang mana dia pun dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala contohnya. So dia tak semestinya jodoh. Ramai orang fikir hanya jodoh saja. Termasuk dengan pemilihan hidup pun sama juga, pekerjaan ke ataupun decisions that you have to make daily. Whether dia penting ke tak penting. Right. Pun istikharah, tak masalah. Anytime of the day boleh bikin Any time of the day, tak ada masalah. No problem. And dia punya syarat dia pun tak semestinya harus tidur macam tahajud. So macam tahajud harus tidur dulu, tapi kalau istikharah tak payah tidur dulu. It's okay. Dan istikharah ni Nabi SAW selalu buat solat istikharah. Yang di mana bila kita solat istikharah, maka Allah SWT akan pilihkan kita dengan option-option yang baik untuk diri kita. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam not what I want. Not what I want. But this is the best for you. Actually from Allah Subhanahu Wa Taala. This is the hardest part for people to accept. Sebab dalam hati tu dah tahu dah dia nak siapa actually, atau dia nak apa decision dia. Tapi bila Allah dah kasih dia sign, dia tak accept benda tu. So dia macam alamak, tapi bukan this is not what I want. Nanti dia pilih. Lepas tu nanti kata dia solat istikharah tak jadi. Padahal bukan. Allah dah kasih dia sign dan menunjukkan dia apa is best for them to actually pilih. Tapi dorang just this is manusia lah. Kita of course dalam pilihan tu mesti ada satu yang kita lebih berat sikit. Kita nak benda tu. And tak semestinya macam you pilih dia ni berdasarkan apa yang you rasa okay, berdasarkan apa yang you nampak dalam mimpi ke ataupun you punya hati. And tak semestinya terus dengan itu je maknanya tak ada penceraian, tak ada apa tau. Tak semestinya. Betul. Boleh sahaja ada melalui penceraian, tapi itulah yang terbaik bagi diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah knows what's gonna come 20, 30, 50 years ahead. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Betul. So that's for the istikharah. And itu benda-benda yang besar, tapi benda-benda kecil pun boleh terjadi. Contohnya selalu solat istikharah. Dan contohnya you selalu naik bas pukul 6.30 pagi, let's say. Kebetulan bila you solat malam tu solat istikharah, sekali pagi tu you terlambat sikit bangun. Kemudian dah solat subuh apa semua, nak siap-siap lambat sangat. Sehingga you tak dapat naik bas yang pukul 6.30 pagi. You naik bas the next 6.40 pagi. 10 minit. Tahu-tahunya 6.30 tu accident bas tu. Boleh sahaja benda yang kecil seperti ini. As small as that. Sebab itu para ulama katakan untuk solat istikharah ni, dia tak kisah kecil ke besar. Sebab kadang-kadang masalah yang besar selalu berawal daripada masalah yang kecil. Betul? Bacaan dia sama, Fatihah, Kafirun? Dia tak ada spesifik. But best is that lah. Any ayat Quran. Yes. Faham. Okay, this is I think touch sikit sebelum kita end off lah. This is panjang sikit lah sebab cakap pasal istikharah, cakap pasal tahajud ni, ada seorang pendengar lah kan. Aku nak cakap pendengar susah sikit sebab dia dapat Instagram. That means dia pelihat. Okay, dia tanya lah, I have an additional question that I would like to ask Ustaz to give an advice on the proper way to ta'aruf in Islam. Oh, panjang ni. Sikit lah. Okay, sikit lah. Okay, is it okay to continue with ta'aruf if with someone who clearly told you he or she doesn't have romantic feelings towards you because you both rarely meet, hence there's no connection? Hands tu macam hands yang bertelur. Hand. Itu hand. That one I know. Okay, that means layman terms that means dia nak ta'aruf. Okay, for whoever yang tak tahu tu ta'aruf, that means you nak create this connection dengan this person, nak kahwin dengan dorang without kenal dorang betul-betul. You just macam kahwin lah secara Islam lah. That means ta'aruf, then you akan jatuh cinta after you dah bernikah lah. So dia nak ta'aruf dengan this person. I don't know whether this I think this is a girl lah. And then the guy told her that dia tak ada this romantic feeling sebab dorang jarang jumpa. Should she continue or she shouldn't? Okay,
mungkin ada orang tak tahu apa tu ta'aruf. Ta'aruf it comes from Arabic punya word lah. Arrafa. So maknanya kita kenal. So sama kalau siapa sahaja yang pernah pergi umrah ke apa, ada Arafah. Pernah pergi kan yang Arafah tu. So bila berkenalan dengan lawan jenis ke apa semua, dia tak semestinya you tak jumpa tu you maka tak cinta tak sayang. Betul. Sebab tak jumpa langsung ataupun jarang jumpa. Boleh saja. Gini, kalau jumpa, will you show your bad habits? No lah, of course. That's a good thing. Contohnya you depan-depan dengan dia lah, makan lah. You selalu makan. Sorry pendengar contoh Tapi depan dia, will you eat like that? No. You akan give your best impression. Jadi kalau macam first time aku jumpa orang tu kan, aku akan makan benda yang paling simple. Kan? Macam yang takkan bersepah punya, yang tak pedas, jadi aku makan macam makan very sopan. Betul lah, of course kita. So is it real or fake? Fake. So what's the point of meeting actually? Betul? Kan? Pasal you only actually I think generally for everybody yang dah pernah kahwin atau dah kahwin. Aku soraya dah pernah. Anyways, terus sedih sendiri apa tu? Kita hanya akan mengenal seseorang itu bila kita dah kahwin dan tinggal satu rumah. Like actual person. Dia punya malas, dia punya pengotor, dia punya whatever yang buruk dia, yang dalam dia tak cuci, lepas tu dia terbalikkan, dia pakai balik ke? Tak tahu lah, wallahualam kan. Something like that. Soalan koyak ke? Soalan koyak tu biasa kan. In that sense, baru you kenal actually. Bila you kenal matai, you boleh matai yang budak tu 10 tahun. But you only know the real person bila dah kahwin, duduk satu rumah. Yes. Kan? So true. Actually ta'aruf tu works lah actually. Sama je. So daripada situ, kalau ta'aruf gitu, then you cakap sayang kita boleh bina pun time dah kahwin. Betul. After kahwin boleh bina, no problem. Orang-orang dulu, diorang jodohkan antara satu yang lain, tak kenal pun. Betul. Tapi berkekalan sampai sekarang. Yep. So dia tak menunjukkan dia kena selalu jumpa tu, maka dia akan timbul sayang. Tak. Betul. So for me, terus pergi mak bapak, terus masuk Minang ke apa, masalah percintaan, boleh cinta setelah nikah, tak ada masalah. That's the best time for you to kenal antara satu yang lain. Kalau nampak kekurangan daripada dia, kita lengkapi. Kalau kita ada kekurangan, maka dia akan melengkapi. Yep. Jadi menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah rabbil alamin. Okay. I think we have to close. Okay. Thank you so much everybody kerana sudi mendengar kami di Oyaka. Sekali lagi episod kali ini dibawakan khas oleh Khalifah Realtors. Kalau korang nak jual, beli rumah, sewa rumah, anything, any question pertaining to real estate, korang boleh sahaja DM mereka di Khalifah Realtors, KHALIFA, ataupun boleh hubungi mereka WhatsApp, call ke message kuatir korang lah, pakai apa kan, di 8892 5882. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada episod yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.